Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So, hari ni kita bertemu lagi dalam sesi live. So, hari ni kita ada satu tajuk yang best. Apakah 10 kesilapan mereka yang baru nak bisnes? So, saya yakin dan percaya kalau anda tonton live ni sampai habis, anda akan dapat beberapa aha moment, idea, something yang anda akan boleh guna untuk sepanjang journey tahun 2021 ni. Okay, so sebelum kita start, boleh komen adakah suara saya jelas, adakah suara saya adakah live ni berjalan dengan lancar. So sekejap alright, adakah suara saya jelas, adakah sesi live kita berjalan dengan lancar? Alright, okay, sekejap So bantu saya untuk komen adakah jelas, suara saya jelas. Bantu saya untuk ready, komen adakah anda ready untuk topik yang paling best untuk hari ini, pembukaan tahun 2021. So saya ada benda nak umum kejap lagi. So sebelum tu jom kita check dulu kejap Sekejap bagi saya 1 minit nak share kejap, nak share, like and share. Alright. Okay, so tahun baru ni ramai yang ramai yang betul-betul nak azam baru, nak dapat target baru, nak dapat something yang baru kan. So penting untuk kita tahu apakah checklist 10 perkara yang kita kena elakkan daripada benda tu terjadi. Okay, jom bantu saya untuk like and share. Checklist 10 perkara kesilapan ramai orang yang baru nak bisnes, baru nak mulakan bisnes dengan lebih baik. Apakah kesilapan mereka? Okey, alright, sekejap. Okey, tak payah location, terus je next. Dia suruh check in lah. Check in location. Okay, tak apa. Okay, so hari ni so tahun baru kan, azam baru. So kami akan committed untuk sharing tentang sharing penting tentang bisnes, tentang apa yang kita perlu ada, tentang persiapan untuk lebih berjaya. Sebab apa? 80% kejayaan datang daripada persiapan, betul tak? Okay, so sebenarnya tahun baru ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya tahun baru ni nak announce sikit lah. So kita dengar cakap kita punya advisor. Sebenarnya tahun baru ni kita nak tukar kita punya talk, kita punya cara sharing. Okay, so kita dah ready dah ni, nak start kita punya sesi tahun baru. Okay, so sebenarnya tahun baru ni ada pertukaran sikit lah kita nak buat kan. So kita kena ready untuk berubah. Mana tahu dengan persediaan kita untuk berubah tu akan membantu boost kita punya energy, kita punya strategi, kita punya gerak kerja. Okay,
So apakah perubahan yang saya nak buat tahun ni adalah so mulai hari ni saya akan cuba biasakan diri saya dengan gelaran Kak Mar. Okay, so korang boleh panggil saya Kak Mar. So hari ni Kak Mar nak share tentang 10 kesilapan mereka yang baru nak bisnes. Okay, alright, jom kita start. Adakah anda dah ready? Okay, so pertama sekali kesilapan kita yang baru nak buat bisnes adalah, pertama sekali, bila kita nak buat bisnes, kita suka rasa nak kaya cepat. Kita suka nak pilih bisnes yang buat je terus kaya. Kaya je terus buat. Kita suka nak pilih yang macam tu. That's why kita cepat terpengaruh dengan certain business yang menjanjikan 5D. Iaitu apa? Duduk, diam, dapat duit. Kau labur je banyak ni, nanti kau akan dapat pulangan sebulan macam ni, 2 bulan macam ni, 3 bulan macam ni. So ramai orang akan terpengaruh dengan benda tu. Alright. Dan menyebabkan bila kita ada sifat macam ni, kesilapan pertama kita adalah nak kaya cepat. Bila kita ada perasaan macam ni, sedangkan kita baru nak start business, itulah bermulanya kesilapan kita, yang mana keinginan nak kaya cepat ni akan menyebabkan kita tak kisah dan kita tak kaji adakah bisnes yang kita nak buat tu patuh syariah ke tak. Adakah bisnes yang kita buat tu produk dia halal ke tak. Adakah bisnes yang kita nak buat tu dia punya plan marketing tu patuh syariah ke tak, contohnya. So kita akan cepat terpengaruh dan tak sempat nak kaji. Lagi-lagi bila kita ditashkil, bila kita diajak untuk join certain business yang menjanjikan pulangan yang cepat. Skim cepat kaya lah, senang orang kata sekarang kan. Sebenarnya dulu skim cepat kaya, sekarang macam-macam. Diolah benda yang sama, diolah menjadi berbeza, supaya kita senang nak terima. Sebenarnya sama je. Okay, itu kesilapan kita yang pertama. So Kak Mar nak sambung kesilapan yang kedua, nak berniaga terus besar. Maksudnya dia nak berniaga tu, kalau boleh nak buat je terus jadi bisnes dia terus besar, terus ada improvement yang banyak, terus untung besar. So dan bila kita ada perasaan dan keinginan macam ni, kita akan ada satu sikap iaitu tak nak trust the process. Kita tak nak trust the process. Sedangkan kita kena faham, bukan tak boleh nak terus besar berniaga. Maksudnya berniaga terus berjaya, berniaga terus besar. Bukan tak boleh-boleh. Boleh kalau engkau tu artis. Sekali post je 1 juta orang like. Sekali jual barang, sekali launch, sold out, finish dah, licin, laku keras. Boleh kalau kau artis, boleh lah. Tapi kita kena faham, kita ni adalah rakyat biasa, rakyat marhin. Perlukan masa untuk membina branding, perlukan masa untuk membina personality, untuk orang percaya, untuk orang trust. Okay, so nombor 2 adalah kesilapan kita nak berniaga terus nak besar. So ini tak bagus, okay. Dan yang ketiga, kita cuba korang komen sikit, dengar ke suara Kak Mar ni? Jelas ke? Jelas. Alright, so nak sambung ni yang ketiga. Nak sambung point yang ketiga, nak berniaga nak terus jadi jutawan. Kalau boleh hari ni berniaga, esok dah jutawan. Tapi ada yang lebih advance, kalau boleh hari ni mula berniaga, semalam dah jutawan. So ramai orang ada impian yang terlalu besar. Impian besar ni tak salah. Kita boleh je memang ready untuk achieve more, untuk dapat something yang besar, dare to dream, berani berimpian. Tapi janganlah kau terus nak jadi betul macam tu. Tak boleh lah. Come on lah guys. Kita ni kena berpijak di bumi yang nyata. Boleh jadi jutawan, tapi kena lalui prosesnya. Kena naik tangga. Tak bolehlah terus jadi jutawan. Bila kita ada, sama juga macam poin yang pertama, bila kita ada niat nak kaya, nak berniaga, nak terus jadi jutawan, itu yang kita senang terpedaya dengan orang-orang yang suka menipu. Suka menipu, jumpa dengan kita yang cepat tertipu ni, memang matilah guys. Okay, so
So hari ni kita bincangkan 10 kesilapan mereka yang baru nak start business. Okay, adakah anda dengar suara saya? Saya akan tanya Kak Mar akan selalu tanya, adakah dengar suara Kak Mar dengan jelas? Pertama sekali, kesilapan kita nak kaya cepat. Yang kedua, nak berniaga terus besar. Yang ketiga, nak cepat jadi jutawan. So this is, please jangan ada kesilapan macam ni, okay? So yang keempat, jom kita sambung. Yang keempat ni poin sangat gila penting. Penting pun tak gila macam ni, okay? So yang keempat adalah kesilapan kita yang baru nak bisnes ni adalah tak nak belajar. Tak suka belajar, tak nak invest masa untuk belajar, untuk untuk upgrade ilmu dia. Katalah dia nak buat sales, tak nak belajar macam mana nak buat sales. Katalah dia nak mahir dalam leadership, meng-guide team, tak nak belajar macam mana nak guide team, tak nak belajar. So dia tak nak percaya ilmu tu boleh ubah kehidupan. So kita kena spend masa, kita kena invest. Kita kena invest supaya apa yang investment terbaik adalah pada diri kita sendiri. Dengan ilmu, investment pada knowledge. Okay Kak Mar. Okay, ngam kan? Terbaik. Okay, so kita tak nak invest pada ilmu. Sedangkan investment terbaik adalah pada ilmu, pada knowledge. Sebab apa? Sebab duit kita orang boleh curi, tapi otak kita orang tak boleh curi. So, the first thing yang kita kena invest kalau kita betul-betul nak berjaya dalam bisnes, kita kena invest untuk belajar. Ramai orang dia suka langgar tembok. Aku buat macam ni lah, aku buat macam ni lah, aku rasa buat macam ni bagus lah. Dengan alasan, tak apa, biar aku cari pengalaman sendiri. Come on lah. Kita nak bisnes, kita tak nak buang masa. Kita nak buat bisnes, kalau boleh, kalau kita boleh, benda boleh buat cepat, kenapa nak buat lambat? Benda boleh bincang, benda boleh gaduh, buat apa nak bincang? Kan? So, belajar. Cari orang yang betul-betul mahir dalam bidang tu, betul-betul dah berjaya dalam bidang tu, follow je lah. Tak payahlah banyak cakap. Tak payahlah kita pandaikan kepala otak kita ni. So, let's say kalau lah kita hantar anak kita pergi belajar kan. Tak payahlah hantar dia pergi belajar. Kita je lah yang ajar dia kan. Kita ajar dia. Lepas tu kita ajar ni, dia cakap, bukanlah ibu macam ni lah. Bukanlah ibu macam ni lah. Hai, kau dah kenapa? Ibu yang lebih dulu belajar daripada engkau kan. Kau baru nak belajar membaca ni, nak ajar-ajar kita pula. So, maksudnya kita nak dia cepat belajar. Tapi dia pandaikan kepala otak dia sendiri yang belum tentu betul. Memang bukan tak betul pun. Jadi, susahlah. Maksudnya kita nak capai kejayaan tu. Boleh, bukan tak boleh, tapi lambat. Dia akan makan masa. Benda boleh siap, benda boleh settle, boleh pandai dalam masa sebulan, dia jadi setahun. So inilah kesilapan keempat. Mereka yang baru nak bisnes, tak nak belajar. Okay? So, jom kita pergi ke kesilapan yang kelima. So, adakah anda dengar suara Kak Mar dengan jelas? Adakah sesi live kita berjalan dengan lancar? Alright, so kita nak pergi point nombor 5 ni. Okey, poin nombor 5 adalah kesilapan mereka yang baru nak bisnes adalah tak nak atur langkah satu-satu. Tak nak atur langkah satu-satu. Dia nak, kalau ada tangga tu kan, dia nak tangga pertama, terus tangga ke-5, terus tangga ke-10. Dia tak nak naik satu-satu. Dia nak cepat, tapi cepat yang susah nak, cepat yang salah. Cepat yang betul tu bagus. Tapi cepat yang salah ni yang bahaya. Okay? So kita tak nak berlaku macam ni. Okay? Kita kena ikut step. Tadi dah ada guru kan? Dah ada guru yang guide kita. Jadi kita ikut je step ni macam ni. Okay? Lepas tu tangga ni pula. Lepas tu tangga ni pula. Makin naik, makin bagus. Okay? So kita tak nak terlalu laju sampai tertinggal step yang sepatutnya kita ambil, menyebabkan semua terkubur. Maksudnya dia naik tu tak kukuh. Okay? So adakah anda dengar suara Kak Mar dengan jelas? Jelas ke jelas? Sebab kadang-kadang ada gangguan lain ni, cuaca tak berapa nak elok sangat ni. Okay? Jap. Okay, so bantu Kak Mar untuk kita boleh bantu lebih ramai orang kat luar sana. Tag rakan-rakan anda, tim-tim anda, sahabat-sahabat seperjuangan anda supaya mereka tak buat silap macam ni juga. Okay?
Okey, so kita nak pergi ke poin yang keenam, iaitu kesilapan mereka yang baru nak mula bisnes yang keenam. Apa dia? Tak nak mula dengan apa yang ada di tangan. Ramai orang nak buat bisnes suka nak habiskan banyak modal, sedangkan dia tak ada modal pun. Nak buat bisnes sebab nak ada duit, tapi belum dapat duit lagi dia dah habiskan banyak gila duit. Contohnya orang yang nak buka kedai makan, dia habiskan masa, habiskan duit dia untuk renovate kedai cantik-cantik, beli meja mahal-mahal, lighting lawa-lawa, tapi tak ada customer pun lagi. Why not? Gunalah apa yang ada di tangan. Guna apa yang ada di tangan. Buat dulu apa yang boleh, ambil order dulu. Nanti bila dia dah besar, barulah kita boleh buka. Boleh apa? Barulah kita boleh orang kata expand. Barulah masa tu lah kita boleh sebarkan dengan lebih baik, kan? Okey, so tapi nanti Kak Mar share apakah bisnes yang paling mudah boleh mula dengan apa yang ada di tangan dan sangat murah kos dia. Okey, modal dia sangat murah. Okey. So kita nak pergi kepada kesilapan nombor 7. Inilah ramai orang ada kesilapan ni. Nak cipta produk ajaib. Kalau boleh dia nak meniaga tu, dia nak something yang gila-gila different daripada orang lain. Sampai orang rasa satu dunia nak try produk dia. Nak cipta produk ajaib. Macam Doraemon. Pintu ajaib. Pen ajaib contohnya, kan. Bukan tak boleh, boleh unless you kaya. Kalau korang kaya, boleh je nak buat macam tu. So janganlah kita fikir macam nak tunggu. Kadang-kadang bukan kita nak buat pun, maksudnya kita nak tunggu apakah produk terbaik untuk aku jual. Ini macam tak best tau, ini macam tak best, ini macam tak best je. Come on lah, kalau kau sibuk fikir macam tu, bila kau nak menjual? Bila kau nak mula bisnesnya? Kan? Sibuk nak tunggu saat yang terbaik, produk yang terbaik, company yang terbaik. Memang tak ada, memang tak lah. Mula je lah dengan dropship. Mula dengan dropship. Mula je dengan apa yang mudah. So insyaAllah lah benda tu dia akan start expand. Saya pun, Kak Mar pun dulu masa mula-mula berniaga macam-macam kita jual. Kita pernah jual hand sock, kita pernah jual furda, tudung pembenah. Apa lagi yang tak pernah? Cubalah korang sebutkan, semua aku pernah jual. Okay. So okay, jom kita pergi ke poin yang ke-8. Poin yang ke-8, tengok please alert. Benda ni sangat penting. Sangat gila penting. The moment korang dah start belajar, the moment korang dah start ada ilmu sikit, kadang-kadang kita akan ada satu penyakit, tak yakin diri walaupun dah banyak benda kita belajar. Kau dah belajar macam-macam kot, kan? Bila kita dah macam ni dah belajar, okay, sales dah belajar, marketing dah belajar, tentang product knowledge dah belajar, macam-macam kita dah belajar. Tapi kita akan ada satu penyakit, kesilapan kita tak yakin dengan diri kita walaupun kita dah banyak ilmu untuk jalan, untuk go through the journey. Okay. Menyebabkan kita tak ada tindakan. Dah belajar macam-macam tapi sebab tak yakin diri, tak ada tindakan. Bila tak ada tindakan, tak adalah hasil. Bila tak ada hasil, stres. Bila stres, mulalah bergaduh, pasangan suami isteri tak ada duit apa semua, kan. So nampak tak impact dia. So daripada tak yakin diri ni, so apa yang kita nak kena buat, kita kena clearkan semua biawak-biawak dalam otak kita, minda kita ni, untuk kita dapat yang keyakinan yang betul. The moment kita dah ready dengan semua ilmu tu, kita ready juga untuk bertindak. Bukan ready belajar je, ready untuk bertindak. Okay. So yang ke-9, kita apakah benda yang kesilapan yang ramai orang buat adalah yang ke-9, sikap bekerja bawa jadi usahawan. Dulu kita bekerja, kan, kita ada bos, kita ada leader, kita kena dengar cakap dia, kita ada majikan. So bila kita nak start business, kita pun terbawa-bawa sikap tu. Susah nak buat keputusan, tak pandai buat keputusan, ragu-ragu, tak pandai bagi arahan, tak berani nak jadi leader. So benda ni adalah sangat gila penting tau. Sangat penting untuk kita ubah. Jangan bawa sikap kita masa bekerja tu jadi dalam kita bisnes ni. Nanti susah kita nak grow. Sebab dalam bisnes
Benda yang sangat penting adalah leadership, karakter leadership. Dan kau takkan boleh bawa karakter leadership ni kalau kau ada minda pekerja. Minda pekerja ni apa? Tunggu arahan, ikut je arahan orang, takut nak buat keputusan, apa-apa nak refer kat bos, apa-apa refer kat bos. Bila kau buat bisnes sendiri, kau nak refer kat siapa? Kalau kau tak ada mentor kan. So berani buat keputusan. Okey, dan yang last sekali adalah which is sangat penting untuk kita untuk kita jaga-jaga daripada buat adalah kesilapan nombor 10. Kesilapan nombor 10 adalah suka, saya nak cakap tak suka untung sikit tapi konsisten. Maksudnya ini untung sikit lah, tak nak lah. Dia suka macam untung tu sekali banyak terus. Sekali banyak terus tapi sekali je. Kan tak pandai tu. Nak cakap bodoh kan tak baik pula kan. Kan tak cerdik tu. Maksudnya dia suka macam untung banyak tapi sekali je. Dia tak suka macam untung sikit konsisten sampai dia jadi besar. So ini kesilapan ke-10. So dalam kita nak menjalani perjalanan business journey kita, so penting untuk kita faham 10 perkara ni supaya kita tak tersilap langkah. 10 perkara ni percayalah akan membina attitude kita, akan membina mindset kita, akan membina tindakan kita. Apakah tindakan yang kita akan ambil, semua tu dia akan memberi efek. Kalau kita tahu 10 kesilapan mereka yang nak mula berniaga ni. Itu sahaja dari Kak Mar petang ni. So kita jumpa lagi esok Kak Mar ada banyak topik nak share dengan korang. Tapi please kalau korang dah dengar live ni, tolong tag rakan-rakan korang, tim-tim korang, sahabat-sahabat seperjuangan korang untuk mereka sama-sama dapat manfaat, untuk mereka sama-sama tak buat kesilapan macam ni. So ilmu itu memang merubah hidup, tapi jangan fikir kita seorang je nak dapat manfaat. Please belajar jadi orang yang suka nak sebarkan manfaat. Semudah anda tekan butang share je. Semudah anda type sikit je nama kawan-kawan, tag semua kat bawah tu kan. So semudah tu je adalah kita punya permulaan untuk jadi a better man, a better human, a better person in this year. Okay? Sebab Nabi SAW bagi tahu khairun nas man yanfa'uhum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak bagi manfaat. So mulalah dengan tekan je butang share tu. Mudah-mudahan itu akan jadi pencetus terlahirnya seorang yang memberi sangat banyak manfaat kepada umat. Okey? So itu sahaja daripada Kak Mar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.